Tuan-tuan, saya nak menyambung. Sikit saja yang nak disambung. Saya nak bagi poin-poin saja. Kenapa kita mesti tolak Anwar Ibrahim? Tuan-tuan, saya berkawan dengan Anwar Ibrahim. Sama belajar, sama masuk universiti, sama keluar universiti, sama dalam gerakan Islam. Walaupun saya tidak menjadi ahli hadis. Lama. Umur pun sama dengan saya. Kok dia tua 3, 4 bulan lebih tua daripada saya. Tapi saya nak sebut tuan-tuan dan puan-puan, begitulah kamsinnya kita. Begitulah persamaan yang ada kepada diri kita. Tapi tuan-tuan dan puan, setelah tahun berlalu, bulan berlalu, minggu berlalu, hari berlalu, saudara-saudara, saya yang bekerja di Jabatan Perdana Menteri dan juga di jabatan-jabatan lain dalam kerajaan, yang cuba masuki bidang swasta dan masuk politik, masuk PAS, menjadi pemimpin PAS di peringkat atasan. Saya nak melihat tuan-tuan di Malaysia ini ada seorang manusia, sama ada dalam PAS, sama ada di luar PAS, yang mempunyai capability, capacity, kekuatan, kehebatan, kemampuan untuk menerajuki negara Malaysia ini, untuk dibawa Malaysia ini kepada satu threshold lagi kepada pembangunan. Orang semua mengatakan Anwar Ibrahim. Tapi saya nak bagi tahu kepada puan malam ini, sebagainya tuan-tuan dah tahu, saya nak bagi tahu balik, Anwar Ibrahim tidak boleh jadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim tidak boleh menjadi ahli parlimen Permatang Pauh atas beberapa sebab yang akan saya berikan. Tuan-tuan setuju ke tak setuju? Setuju ke tak setuju? Pertama, tuan-tuan, saudara, kalau saudara pilih Anwar Ibrahim Perdana Menteri Bank Malaysia, dalam masa dekat 50-60 tahun ini, Malaysia mencatat satu sejarah. Apa sejarahnya? Bukan saya kata. Sejarahnya ialah pertama kali dalam sejarah kita memilih manusia yang mempunyai latar belakang meliwat menjadi Perdana Menteri. Saudara bayang, tuan-tuan, malu, tuan-tuan. Malu dengan orang Islam, malu dengan orang bukan Islam, malu dengan Presiden Yudhoyono, malu dengan Sultan Bolkiah, malu dengan Perdana Menteri Thailand yang perempuan itu, malu dengan Perdana Menteri Singapura, malu dengan Perdana Menteri India, malu dengan Presiden China, malu dengan Perdana Menteri China. Malu, tuan-tuan. Apalagi kita malu, tuan-tuan, malu dengan pemerintah Saudi, malu dengan pemerintahan Nudi Egypt di Mesir. Pasal apa kita malu? Pasal kita mempunyai Perdana Menteri kaki lewat. Saudara, saya nak bagi terus kepada saudara, tuan-tuan, kenapa mesti tolak? Tuan-tuan dan puan, hakim, 3 orang hakim. Tuan-tuan dengar betul. Pendek aja saya nak bagi. 3 orang hakim Mahkamah Rayuan. Seorang daripada ini sudah disebut oleh Dr. Siddiq Baba tadi. Datuk Abdul Hamid Muhammad, hakim yang pertama. Tengku Baharudin, hakim yang kedua. Datuk Rahmah Husin. Datuk Rahmah Husin, perempuan, wanita, hakim yang ketiga. Dalam kes liwat antara Anwar Ibrahim dengan Darmawan, Sukma Darmawan. Apa keputusan hakim? Hakim kata, saya baca, we find evidence to confirm that the appellants Datuk Seri Anwar Ibrahim and Sukma Darmawan were involved in homosexual activity, and we are more inclined to believe that the alleged incident at Tivoli Villa did happen. Saya nak sebut, hakim ini, saudara, 2 daripada 3 mengatakan bahawa liwat itu berlaku, dan liwat itu berlaku di satu tempat namanya Tivoli Villa. Saya sebut Tivoli Villa pun mengangguk juga orang depan saya. Tivoli Villa. Siapa yang kata? Hakim apa? Hakim Mahkamah Rayuan. Oh, tuan-tuan,
Yang menjadi hakim itu bukan 10 tahun pengalaman menjadi hakim, bukan 20 tahun menjadi pengalaman menjadi hakim. Kemungkinan dah 30 tahun, 35 tahun pengalaman menjadi hakim, menghakimkan ratusan ribuan kes yang keputusannya tidak boleh diragukan karena sistem kita mesti merujuk kepada keputusan hakim-hakim itu. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, saya nak sebut dalam kes Anwar Ibrahim bersama dengan Saiful Bukhari yang terbaru, hakim yang membicarakannya Datuk Muhammad Zabidin Muhammadiyah. Apa dia kata? Bahawa ada keterangan, ada bukti berlakunya penetrasi di dubur bekas pembantu peribadi untuk pembangkang itu. Penetrasi maknanya masuk. Siapa yang kata? Bukan Hasan Ali. Siapa yang kata? Bukan Dr. Matan Ismail. Yang kata ialah hakim yang membicarakan dan membuat keputusan itu. Akhirnya saya nak sebut juga je. Saudara-saudara, perkara mengenai liwat Anwar Ibrahim ini, tuan-tuan dan puan, telah didedahkan kali pertama. Di mana didedahkan, tuan-tuan? Tuan-tuan tahu di mana didedahkan? Di Parlimen, tuan-tuan, di Parlimen. Bila didedahkan, tuan-tuan dan puan? Didedahkan di Parlimen pada 22 hari bulan Oktober 22 bulan 10 tahun 1997. Siapa yang mendedahkannya? Karpal Singh. Apa dia kata? Ini Anwar peliwat. Dan dia minta kerajaan Malaysia mengambil tindakan mengkaji kes liwat itu. Bayang tuan-tuan, Karpal Singh yang kata. 3 contoh yang saya beri, tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dengar daripada Umi Hafilda, kalau tuan-tuan dengar daripada Nala Karupan, kalau tuan-tuan dengar daripada beberapa lagi witness yang ada, tuan-tuan, saya rasa sebahagian daripada kita tertiarap di atas rumput ini kerana kita melihat sebahagian daripada paparan-paparan itu unbelievable, simply unbelievable, sukar dipercayai oleh seorang manusia yang pernah menjadi Presiden ABIN, Presiden kepada gerakan yang diterajui bersama oleh Profesor Datuk Dr. Siddiq Babar. Bayang tuan-tuan, saya panggil dia Pak Syekh, orang tu panggil dia Pak Syekh, orang ni panggil dia Pak Syekh. Pak Syekh itu menggambarkan ialah dia itu adalah leader dalam gerakan Islam. Saudara, leader dalam gerakan Islam, habis satu liwat kedua, habis liwat ketiga, liwat keempat, habis liwat keempat, liwat kelima. Dan dia boleh pergi ke depan bukan setakat liwat, bukan setakat di luar tabi'i, ikut tabi'i tapi tidak sah. China door, tuan-tuan bayang China door. Pakai towel seorang tuan-tuan, yang pakai seluar dalam belak men, seorang belak lain. Itu saya tak cerita pada malam ini.